Salam Malaysia Madani. Hampir 20 buah rumah di Taman Nusantara Dian, Kedah mengalami kerosakan pada bumbung dan siling akibat ribut melanda malam tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBPian, Nur Hamidi Ali, menerusi kenyataan berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada pukul 11.39 malam. Pasukan anggota dari BBPian tiba di lokasi tidak lama kemudian untuk membantu penduduk di kawasan terjejas. Kejadian berlaku ketika hujan runyai dan angin kencang serta kuat seakan puting beliung menyebabkan bumbung dan siling sebahagian rumah penduduk terjejas. Pihaknya turut memberi khidmat nasihat keselamatan memandangkan kerosakan dialami membahayakan penghuni. Bagaimanapun tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan dalam kejadian itu. Operasi pembenihan awan di kawasan penanaman padi selian di Lembaga Kemajuan Pertanian Kemu Bukada dijangka dilaksanakan pada bila-bila masa. Namun bergantung keadaan cuaca yang ditentukan Met Malaysia. Pengerusinya Muhammad Husin berkata, operasi berkenaan wajar dilakukan pada bulan ini kerana banyak kawasan padi sudah terjejas. Ada juga berdepan masalah kekurangan air yang kritikal terutama di kawasan sekitar Kota Baru yang berkeluasan 2,000 hektar. Daripada keseluruhan kawasan padi selian Kedah, 5,600 hektar mengalami kerosakan. 800 hektar lagi musnah dan tidak dapat diselamatkan. UiTM Mara Cawangan Perlis jalin kerjasama bersama FRS Bisnes Jaya Sdn Bhd, Teknologi KBSE Sdn Bhd dan Universiti Bengkulu Indonesia. Kerjasama adalah langkah signifikan dalam menjalinkan hubungan erat antara institusi pengajian tinggi bersama pihak industri. Selain turut dapat menghasilkan bakat staf dan mahasiswa berkualiti dan berdaya saing yang akan memberi manfaat kepada UiTM, industri dan negara. Menurut rektornya, Profesor Madya Dr. Syukur Sanin Muhammad Fauzi, kerjasama itu akan membuka peluang baharu kepada mahasiswa dalam penyelidikan mengenai keberkesanan produk hiliran dan pembangunan sistem e-kadaster dalam menguruskan pengkalan dan data kadaster negara. Manakala melalui kerjasama dengan Universiti Bengkulu, mahasiswa dapat belajar dalam menyediakan khidmat penyeliaan sekaligus membantu mahasiswa Fakulti Perladangan dan Agroteknologi untuk projek tahun akhir mereka. Aspek keselamatan pencegahan kebakaran di premis dan kediaman perlu ditingkatkan sebelum pulang ke kampung menyambut Hari Raya Aidilfitri. Pengarah JBPM Labuan Abdul Rahman Ali menasihati masyarakat untuk sentiasa menitik beratkan aspek keselamatan terutama sekali pencegahan kebakaran di rumah. Jelas beliau, kebakaran banyak berlaku melalui electric short circuit. Justru apabila ditutup, insiden yang tidak diingini terutama kebakaran rumah dapat dielakkan. Beliau berkata demikian pada program Ihya Ramadan yang diadakan di Dewan Serbaguna Ibu Pejabat JBPM Labuan semalam. Pada program itu, seramai 50 asnaf dan fakir miskin diraikan. Sumbangan disampaikan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Ridwan Muhammad Ismail. Sedikit perkembangan sukan, nasib tidak menyebelahi skuad bawah 23 tahun B23 kebangsaan selepas tumbang 1-2 kepada China pada perlawanan persahabatan antarabangsa tertutup di Universiti Qatar Doha malam tadi. Pada pertembungan itu, China memecah kebentuan gol selepas Aifedin Aisyikher menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-26 sebelum skuad Harimau Muda bimbingan Juan Torres Garrido bangkit mengikat kedudukan menerusi Fergus Tierney pada minit ke-61. Namun tua sekali lagi memihak China apabila dihadiahkan sepakan penalti yang menyaksikan Aisyikher menyumbat gol peribadi keduanya pada minit ke-85 untuk mengesahkan kemenangan pasukan. Ini kekalahan kedua dicatat skuad Harimau Muda dalam 3 aksi persahabatan antarabangsa bertemu skuad B23 China sejak tahun lepas. Skuad Harimau Muda kini dalam rangka persiapan menghadapi saingan Piala Asia B23 di Qatar dari 15 April hingga 3 Mei. Sekian berita semasa dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. RTM teman setia anda.